各位弟兄姐妹们，大家平安。 Shalom jemaah 我 sekalian. 们再次低头祷告。 Sekali lagi kita berdoa. 亲爱的天父，我们来到你面前， Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu. 我们承认我们在你面前的一切不配， Kami tahu bahwa kami tidak layak di 我们也 hadapan-Mu. 承认在你面前我们所犯的一切过犯。 Kami juga mengakui akan segala kesalahan kami di hadapan-Mu. 求你宝血遮盖洁净我们， Kiranya darah-Mu yang menyucikan hati kami. 用牛气槽，好像大卫那样，所以用你气槽来洁净我们。 Dan seperti Daud yang menggunakan tanaman itu untuk membersihkan hati kami. 好叫我们今天早晨有一个清洁的心、圣洁的态度，在你面前敬拜你。 Sehingga pada pagi hari ini kami mempunyai hati yang bersih untuk datang di hadapan-Mu. 求你特别恩待你两位无用的仆人， Kiranya Engkau yang memberkati akan kedua hamba-Mu yang tidak berguna ini. 我们实在在你面前觉得不配， Kami merasa tidak layak di 但 hadapan-Mu. 是既然你验中了我们， Tetapi Engkau tetap 我们 memakai kami. 深信你圣灵加添我们的能力， Kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. 赐给他们当讲的话语。 Sehingga mereka dapat mengatakan apa yang harus 求 dikatakan. 主圣灵感动我们每一个人的心， Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menggerakkan hati setiap kami. 叫我们可以领受你自己的话语， Sehingga setiap kami dapat menerima akan setiap firman-Mu. 明白你旨意之后，我们可以行在我们的生活上， Dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan 荣 kami. 耀你自己的名。 Dan memuliakan nama-Mu. 我们这样祷告、交托、感谢呢，是奉靠我们主耶稣基督的圣名。 Kami berdoa dan menyerahkan segala sesuatu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹，我们今天要思想一个题目，就是奔跑信心的路程。 Pada hari ini tema yang akan kita renungkan adalah menjalani perjalanan iman dengan tekun. 这个题目对我们每一位信徒来说是一个非常重要的一个题目。 Tema ini bagi kita sebagai orang Kristen adalah tema yang sangat penting. 我们来看一处的经文，是在希伯来书第12章第1节到第2节那一句话。 Kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. 希伯来书第12章第1节到第2节，圣经的话这样告诉我们说：我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔拿摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他应拿摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. 当我们读希伯来书的时候，就发现到两个字常常出现，就是信心两个字。 Ketika kita membaca kitab Ibrani ada dua kata yang sering kali muncul, yaitu iman. 希伯来书的作者就是要劝勉那一些在受苦患难当中的信徒们，要有一个持久的信心、坚定的信心在神面前。 Penulis Ibrani ini ingin menasihati kepada setiap yang merasa di dalam penderitaan agar mereka mempunyai iman yang teguh. 让他们可以在苦难当中坚定他们对主的信心。 Sehingga di dalam penderitaan iman mereka di dalam Tuhan itu tetap teguh. 这方面的真理对我们来说，今天也是非常要紧的。 Dan kebenaran ini bagi kita hari ini itu begitu penting. 所以希伯来书第11章第1节就开始告诉我们信心是什么。 Sehingga di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu memberitahukan pada kita apa itu iman. 圣经告诉我们说，信心是所望之事的实底，也是所望之事的实底，是未见之事的结局。 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
在第6节11章第16节告诉我们说，人非有信就不能得神的喜悦。 Dan di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 因为到神面前来的，必须信有神，且信他赏赐给寻求他的人。 Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 所以在11章里面，我们看见整章的经文告诉我们许多信心的英雄伟人。 Sehingga di dalam Ibrani 11 ini kita melihat banyak sekali dituliskan mengenai iman. 好像提到挪亚，提到以诺，提到亚伯拉罕，提到摩西等等这一帮有信心的伟人。 Banyak juga disebutkan seperti Nuh, Abraham, Musa dan lain-lain, mereka orang-orang yang sangat beriman. 我们算的时候就有大概有38名这样的信心的伟人摆在我们面前。 Dan begitu banyak sekali orang-orang yang beriman yang ada di hadapan kita. 他们如何凭着信心来过他们日常的生活？ Dan bagaimana mereka hidup dengan berdasarkan iman mereka menjalani hidup. 他们也经过各种各样的苦难、患难、艰苦，因为凭着信心来得胜。 Dan bagaimana mereka dengan iman menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan dalam hidup mereka dan mereka dapat menang. 圣经把他们摆在我们面前，就是说要成为我们今天行走信心路程的榜样。 Dan Alkitab itu memberitahukan kepada kita dan menjadikan teladan bagaimana kita harus menjalani hidup. 今天我们所有已经信主的弟兄姐妹们，清楚得救的弟兄姐妹们， Pada hari ini kita yang percaya pada Tuhan dan telah menerima keselamatan, 就好像一个婴孩一样，出生的婴孩呢，他一出生的时候就要开始走这一条人生的道路。 seperti seorang bayi yang baru lahir, dia begitu lahir harus menjalani akan hidup dia. 我们今天一得救开始的时候，就要开始走这一条信心的道路。 Dan ketika kita diselamatkan, kita pun mulai untuk menjalani kehidupan di dalam Tuhan. 直到有一天见我们的主的面的时候， Sampai satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan. 在这一段信心的道路路程当中的时候，我们应该如何来不断的追求属灵的长进？ Dan di dalam perjalanan iman ini kita harus terus mengejar akan pertumbuhan rohani kita. 身为一个基督徒，不是单单受洗来到教会就行了。 Sebagai orang Kristen kita bukan saja hanya dibaptis, menerima Tuhan dibaptis begitu saja. 那要知道，我们开始走这个信心道路的时候，我们必须要追求灵性的长进。 Tetapi di dalam perjalanan iman kita harus terus mengejar akan pertumbuhan rohani kita. 每一个信徒应该一天比一天的更加认识他的主， Setiap orang Kristen itu harus lebih mengenal lagi Tuhannya itu dari hari ke hari. 更加效法主耶稣，而且更像我们的主耶稣。 Dan meneladani Tuhan Yesus dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. 在圣经里面，我们看见有一些比喻，讲到我们信心道路的路程的基督徒是怎么样一个基督徒。 Di dalam Alkitab kita melihat banyak sekali perumpamaan bagaimana seorang Kristen itu harus menjalani perlombaan iman mereka. 圣经告诉我们说，基督徒是好像耶稣基督的精兵，这是一位战士。 Di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa orang percaya itu seperti seorang prajurit. 以弗所书第6章11节告诉我们说， Di dalam Efesus 6 ayat 11你们要 dikatakan, 穿戴神所赐的全副精装，就能够抵挡魔鬼各样的诡计。 kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 在提摩太后书第2章第3节又告诉我们说，你要和我同受苦难，这是保罗对提摩太说的话。你要和我同受苦难，好像基督的精兵。 Di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 yaitu Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. 当保罗要做完了神所托付他的工作的时候，他要离开这个世界的时候，他说：“那美好的仗我已经打过了。” Ketika Paulus telah menyelesaikan semua
tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada dia, dia mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan perlombaan dengan baik. 我们要认识我们每一个基督徒今天是耶稣基督的精兵。 Kita juga mengetahui bahwa setiap orang Kristen adalah prajurit-prajurit Allah. 第二方面，我们看见圣经里给我们比喻信徒好像斗拳那样的。 Dan yang kedua adalah perumpamaan seorang percaya itu seperti seorang petinju. 在哥林多前书第9章26节告诉我们， Dalam 1 Korintus 9 ayat 26, 保罗说：“我奔跑并不是无定向，我斗枪并不像打弓器。” Paulus mengatakan bahwa sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. 那么第三方面，我们看见圣经比喻我们基督徒是怎么样呢？是好像农夫那样。 Dan yang ketiga itu apa yang disimbolkan dari Alkitab itu kita orang percaya itu sebagai petani. 提摩太后书第2章第6节告诉我们说， 2 Timotius 2 ayat 6 mengatakan, 劳力的农夫必须先给他粮食。 seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 第四方面，圣经也告诉我们说，信徒好像主耶稣基督的心腹那样。 Dan yang keempat, Alkitab mengatakan bahwa orang percaya itu seperti mempelai. 主耶稣将来是我们的新郎。 Dan Tuhan Yesus itu di kemudian hari itu menjadi mempelai kita. 对这方面的真理，主耶稣讲了一个4个童女的比喻，就是在马太福音25章。 Dan di dalam Matius 25 Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan mengenai 10 gadis. 那5个聪明的童女就好像心腹一样，以后要迎见耶稣，成为我们的新郎。 Yang 5 adalah gadis yang pintar dan di kemudian hari dia akan menyambut akan mempelai. 圣经又告诉我们说，信徒跟我们父神的关系是父子的关系。 Dan perumpamaan berikutnya adalah orang percaya itu sebagai anak-anak Allah. 我们每一个信徒都是神的儿女。 Setiap kita orang percaya adalah anak-anak 所 Allah. 以约翰福音第1章12节告诉我们， Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, 凡接待耶稣的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。 tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 这位慈爱的天父是我们的天父， Tuhan yang Maha Kasih itu adalah Allah kita. 所以我们深信他必照着他丰盛的慈爱，供应我们一切所需要的。 Sehingga dia dengan kasihnya yang begitu besar itu akan memberikan semua yang kita butuhkan. 是好像一位父亲一样，慈爱的父亲要照顾他所爱的孩子们。 Seperti seorang ayah yang penuh kasih yang akan memelihara anak-anaknya. 所以呢，有一次Gus Dur啊，以前的总统呢，他说过一句话，他说：“我所有今天世界上的宗教，包括我们的回教，你们的宗教基督教是最靠近你们的神。” Oleh karena itu, Presiden kita Gustus pernah mengatakan bahwa di antara semua agama, yaitu agama Kristenlah yang paling menggambarkan begitu dekatnya dengan Allah kita. 因为你们基督教称你们的神是你们的天父， Karena orang Kristen itu menyebut Tuhannya itu sebagai Bapa. 我们向神祷告的时候也用那个扩音机，也用那个话筒跟我们的神祷告，好像听不到，很远很远，是吗？ Ketika kita berdoa itu kita menggunakan loudspeaker yang begitu besar seolah-olah itu Allah kita itu begitu jauh sehingga tidak bisa mendengar. 主耶稣也告诉我们说，教导我们祷告说，我们在天上的父，是吧？ Dan Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa itu kita mengatakan Bapa kami yang di surga. 我们跟我们所信靠的神是那个父子的关系，是那么的亲密。 Hubungan kita dengan Allah kita itu begitu dekatnya seperti seorang ayah dengan anaknya. 那么这些都是圣经里面给我们讲的比喻，比喻基督徒到底是怎么样一个。 Ini semua ini adalah perumpamaan yang diberikan di Alkitab bagi kita bahwa seperti apakah orang percaya itu. 那么在我们今天所思想的题目，就是说讲到另外一个比喻，就是基督徒好像一个赛跑的人。 Dan sesuai dengan tema kita hari ini,
bahwa orang Kristen itu mempunyai satu lagi perumpamaan, yaitu sebagai seorang pelari. 刚才我们说的经，我们既有这么多的见证人，如同云彩围着我们，就像放下各样的重担，脱去一切残累的罪，存心忍耐，奔拿前面应该奔跑的道路。 Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 这里就告诉我们说，我们每一个基督徒、神的儿女们，就好像一个赛跑的人那样。 Di sini diberitakan bahwa kita sebagai orang Kristen itu seperti seorang pelari. 所以保罗在哥林多前书第9章26节说：“我奔跑并不是无定向的。” Sehingga Paulus mengatakan bahwa dia berlari itu bukan tanpa tujuan. 他告诉我们说：“我奔跑不是没有目标的奔跑。” Dia mengatakan bahwa dia berlari itu bukan tidak ada tujuannya. 这个奔跑是一种长跑，是马拉松的一种跑，是一个很长的路程的奔跑。 Lari ini adalah suatu lari maraton, suatu lari yang begitu jauh. 不但要跑得好、跑得快，也要跑到尽头，取得胜利。 Bukan saja harus berlari dengan cepat, tetapi juga berlari terus sampai ke tujuan. 所以在加拉太书5章7节，保罗对加拉太的信徒说：“你们一向都是跑得好，有谁拦阻你们呢？” Di dalam Galatia juga dikatakan bahwa dahulu kamu berlari dengan baik, siapa yang dapat menghalangi kamu? 保罗也曾经对腓立比书的信徒们告诉他们说，在腓立比书第2章第16节说：“将生命的道表明出来，叫我在基督的日子，好叫我没有空跑，也没有徒劳。” Paulus juga terhadap jemaat Filipi di dalam Filipi 2 ayat 16 mengatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 保罗说：“好叫我没有空跑，也没有徒劳。” Paulus mengatakan bahwa agar dia tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 一个没有目标的奔跑是一个徒劳的奔跑。 Satu perlombaan yang tidak ada tujuan itu adalah sia-sia. 一个没有目标的奔跑是空跑。 Sebuah perlombaan yang atau berlari tanpa tujuan itu adalah berlari dengan sia-sia. 没有得胜，也没有奖赏。 Tidak menang juga tidak ada 所以保罗在腓立比书第3章13节到第40节那里告诉我们。 Sehingga Paulus di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14 memberitahukan. 我不是以为已经得救了，我乃是忘记背后，努力面前，向着标杆直跑，要得着主耶稣基督为我所预备的奖赏。 Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 所以我们看见基督徒的生命的路程是一个奔跑的路程，是一个赛跑的路程。 Kita melihat bahwa perjalanan dalam iman kita adalah suatu perlombaan, suatu perjalanan yang perlu kita untuk berlari. 刚才我们所读的希伯来书第12章第1节到第2节，那里有3方面的真理，我们需要去学习，需要认识。 Barusan yang kita baca dari Ibrani 12 ayat 1 dan 2 itu ada 3 aspek yang akan kita pelajari. 第一方面，我们看见我们赛跑的一个因素就是要忍耐。 Yang pertama adalah unsur perlombaan itu adalah ketekunan. 赛跑这个它的原文的意思，原文是 agapos， 是英文是 agony，agony 是很辛苦、很艰辛、很艰傻的意思，很不容易的意思。 Ketekunan dalam bahasa aslinya itu agony, yaitu sesuatu yang sulit sekali, yang tidak mudah. 因为这个新兴的赛跑不是短跑，不是100米、200米、300米，乃是长跑马拉松那样的。 Karena perlombaan iman ini bukan lari yang jarak pendek, tetapi jarak panjang, yaitu maraton. 那万隆最近有那个举办这个博卡利帅的长跑马拉松，博卡利帅。
Akhir-akhir ini di Bandung ada perlombaan maraton 呀 dari， 我 Pocari 见到 Sweat. 一个参加这个赛跑的一个人，我问他说你跑要多远？他说跑21公里。 Saya mengenal salah satu pelari maraton itu dan saya bertanya, kamu lari berapa jauh? Katanya 21 kilo. 要跑多少久的时间才能够跑完呢？他说最少起码要2个小时。 Perlu berapa lama untuk menyelesaikan perlombaan ini? Sedikitnya itu 2 jam. 在这样的赛跑当中呢，那么长跑当中，当然许多时候会遇上困难。 Di dalam menjalani lari yang begitu panjang itu pasti akan menghadapi kesulitan. 赛跑的人也会感觉到疲倦， Dan pelari itu juga akan merasakan 还有 sangat lelah. 还有各方面外在的拦阻他去赛跑， Dan juga faktor yang di luar yang menghalangi dia untuk berlari. 甚至于许多时候会叫一个赛跑的人放弃他的赛跑。 Dan juga ada beberapa pelari yang di tengah jalan itu mereka menyerah. 他可能开始跑得好，但是中途就半途而废，不再去做了，不再去跑了。 Mungkin pada awalnya itu dia berlari dengan baik, tetapi di tengah jalan itu dia menyerah. 所以我们必须要有一个坚定的信心， Oleh karena itu kita harus mempunyai iman yang teguh 要坚定的脚步， dan juga berlari dengan teguh. 在这个信心奔跑的道路上，就好像是一章那里讲到的那些奔跑信心的伟人。 Dan kita terus harus berlari seperti yang disebutkan di dalam kitab Ibrani ini. 我们看他们如何跑这个信心的道路，他们的成就、他们的成功，要成为我们奔跑前面道路信心路程的榜样。 Bagaimana mereka itu terus berlari di dalam iman sehingga mereka itu dapat menjadi teladan bagi kita. 我们许多时候不是感觉到这样，某些时候在奔跑这一条信心道路的时候，我们会感到疲倦，会感到失望，是吗？ Kita juga ketika berlari di dalam pertanian iman kita itu kita seringkali merasa lelah. 曾经某一位弟兄姐妹刚刚信主的时候，很热心来做礼拜， Banyak sekali yang ketika percaya kepada Tuhan Yesus itu sangat rajin datang ke gereja 也很热心的祷告，也是热心的读经。 dan sangat rajin membaca Alkitab dan berdoa. 但是慢慢的，久而久之就退下来，冷下来。 Tetapi perlahan-lahan itu menjadi terus mundur. 开始得救的时候，很热心的侍奉， Ketika baru diselamatkan itu sangat semangat sekali untuk melayani. 慢慢就减少他的侍奉，以后根本不要侍奉， Tapi perlahan-lahan itu dia terus mengurangi pelayanannya sampai terakhirnya tidak mau melayani lagi. 甚至于看不到他来参加崇拜。 Dan pada akhirnya itu tidak melihat dia datang kembali ke ibadah. 所以保罗说：“你们忍耐也当成功。” Sehingga Paulus juga mengatakan bahwa 忍耐也应当成功。这不是保罗说，是在雅各书第1章第4节。 di dalam Yakobus 1 ayat 4 mengatakan bahwa ketekunan itu memperoleh buah yang matang. 成功的意思，它的原文就是达到目的、完成愿望、取得竞标。 Di dalam buah yang matang ini di dalam bahasa aslinya itu adalah 呀，达到目的， mencapai tujuan 成就他的愿望。 dan juga mendapatkan semua yang dia harapkan 得到竞标，得到 dan 奖赏， mendapatkan hadiahnya. 这是成功的意思。 Ini adalah dari sini adalah buah yang matang, artinya itu seperti itu. 所以忍耐必须要在我们的生命当中有这样的一念。 Sehingga ketekunan ini dalam hidup kita itu harus mempunyai pemikirannya seperti itu, konsepnya seperti itu. 据说一个有名的哲学家，就是大家常常听到的苏格拉底这个人， Ada seorang filsuf yang bernama Socrates. 他是一个很有智慧的一个人， Dia 哲学 adalah 家。 seorang yang sangat berhikmat. 但是听说他是一个很忍耐的一个人。 Tapi dia juga orang yang sangat sabar. 曾经有一件事情发生， Pada satu hari ada suatu kejadian. 有一天晚上，有一天的时候呢，他在他家里的楼下教一班的学生教书。
Pada satu hari dia mengajar murid-muridnya itu di rumahnya di lantai bawah. 他有一个非常严厉的太太，很厉害的太太。 Dia mempunyai seorang istri yang sangat serius sekali, yang sangat tegas sekali. 呀，那个时候他的太太埋怨他教书教得太久， Pada saat itu istrinya itu mengeluh bahwa dia mengajar itu terlalu lama. 所以呢，那个时候呢，他在楼上的时候就不耐烦，用双脚来跺着他的地板。 Ketika itu dia begitu tidak sabar sehingga di atas itu dia menghentak-hentakan kakinya ke lantai. 那么苏格拉底在下面教书的时候非常的吵闹。 Sehingga Sokrates di bawah ketika mengajar itu merasa sangat terganggu. 啊，他的学生就告诉苏格拉底说：“老师，最好我们现在停下来好了，因为师母在上面在发脾气。” Sehingga muridnya itu berkata, guru sebaiknya kita berhenti saja karena di atas itu semu itu sedang marah-marah. 那么苏格拉底就告诉学生说：“还有5分钟，我们讲完了，很可惜不讲完它，很可惜，我们再等5分钟好了。” Lalu Sokrates itu berkata, 5 menit lagi saja soalnya ini sayang sekali harus dihabiskan 5 menit lagi. 那么这个时候呢，他太太在楼上就更加发脾气了， Lalu di atas itu istrinya itu lebih marah lagi. 就拿了一盆水呢，就从上面楼上浇下来，浇到这个苏格拉底身上，叫他成为一个落汤鸡。 Lalu di atas itu istrinya itu mengambil seember air dan dituangkan itu sehingga airnya mengenai Sokrates yang ada di bawah sehingga dia seperti ayam yang basah kuyup. 他学生看见他的老师这么的难看，就对老师说：“老师，对不起，因为你教我呢，所以你变成这样的难堪，非常对不起。” Terus murid-muridnya itu melihat kondisi seperti itu, mereka berkata, aduh guru maafkan karena mengajar kami, Anda menjadi seperti 但 ini. 是苏格拉底怎么回答他的学生说？他说不要紧， Sokrates itu bagaimana menjawabnya? Dia berkata, enggak apa-apa. 你知道吗？刚才打雷，现在是下雨。 Kamu tahu nggak, barusan itu petir, sekarang itu hujan. 可见的这件事情是在我们看见苏格拉底有一个非常忍耐的心。 Dari sini kita melihat bahwa Sokrates itu ada seorang yang begitu sabar. 雅各书第1章第3节告诉我们说：“信心经过试炼，就生忍耐。” Di dalam Yakobus itu dikatakan bahwa iman itu akan menghasilkan ketekunan. 信心经过试炼，就生忍耐。 Iman itu akan menghasilkan ketekunan. 当我们受苦、遭遇患难、痛苦的时候， Ketika kita menghadapi kesulitan, 在我们仍旧因为我们的信心， kita diselamatkan karena iman. 我们相信这位全知、全能、全爱的神， Kita percaya bahwa Allah yang maha kasih dan maha kuasa, 无论他做任何的安排， bagaimanapun dia mengatur, 不但是毫无错误， bukan saja tidak ada kesalahan, 而且必定是最好的。 tetapi juga pasti yang terbaik. 我们凭着信靠他， Ketika kita berharap pada Dia 安静的仰望神， dan dengan tenang untuk selalu berharap pada 我 Dia. 们确信神所许可允许的患难痛苦会带来丰盛的恩典在我们身上。 Kita percaya bahwa semua penderitaan yang kita alami itu akan memberikan pada kita kemenangan. 举一个例子，约伯这个人， Contohnya itu adalah Ayub. 罗伯遭遇到家破人亡、身体遭到这个创伤的患难的时候， Ayub mengalami kebangkrutan dan juga tubuhnya diberikan penyakit. 我们看见约伯所受的苦， Kita melihat penderitaan Ayub, 它的本身并不是目的， dia sendiri bukan menjadi tujuannya itu bukan dirinya sendiri, 而是他信心的一个过程， tetapi adalah proses perjalanan imannya. 乃是得着神祝福给他预备好的一切福分恩典的起头。 Yaitu berkat yang Tuhan berikan bagi dia. 这不但告诉我们，神不但赏赐约伯加倍的祝福给他， Tuhan bukan saja memberikan
berkat yang berlimpah kepada Ayub. 更是给我们看见神的旨意目的在约伯身上，让他受到这么大的试炼跟苦难。 Tetapi juga kehendak Tuhan untuk mengizinkan Ayub ini mengalami penderitaan. 所以各位亲爱的弟兄妹，我们看到信心经过试炼以后，就生忍耐。 Sehingga kita melihat bahwa iman setelah melewati berbagai ujian itu akan menghasilkan 中 ketekunan. 文中文这个忍字很好，上面一把刀，下面一颗心。 Di dalam bahasa Mandarin huruf kesabaran itu atasnya itu pisau dan bawahnya hati. 一把刀插在心里面，当然很难受。 Ketika Tentu. pisau itu menancap di hati itu tentu saja sangat sakit dan menderita 叫我 sekali. 们看见忍耐的功课是不容易去学的。 Sehingga kita melihat bahwa kesabaran itu sangatlah tidak mudah. 所以呢，雅各书第1章第4节告诉我们说：“但这忍耐也当成功。 Di dalam Yakobus ayat 1 sampai 4 dikatakan bahwa biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. ”所以呢，成功的意思就是说达到目的，完全愿望， Di sini 得到金标。 buah yang matang itu adalah sempurna utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. 所以这一方面，这是第一方面的引述。我们奔跑信心道路的时候，必须要有忍耐。 Oleh karena itu ini adalah unsur perlombaan yang pertama, yaitu di dalam menjalani perjalanan iman kita harus 你们 mempunyai 要存 ketekunan. 心忍耐，奔拿前面摆在我们前面的路程。 Kita terus harus tekun untuk berlari mencapai tujuan di hadapan 第 kita. 二方面，赛跑的时候要除去拦阻。 Dan yang kedua halangan perlombaan. 刚才告诉我们说，你们赛跑的时候要放下各样的重担，脱去容易缠累他们的罪。 Juga seperti yang dikatakan di dalam Ibrani bahwa kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. 重担跟罪是我们奔跑信心道路的拦阻。 Beban dan dosa adalah halangan di dalam kita menjalani perjalanan iman kita. 一个赛跑的人，尤其是参加长跑的人，必须要放下他各样的重担跟负担，才能够跑得轻快、跑得快、跑得得胜。 Seorang pelari, terutama pelari jarak jauh itu dia harus menanggalkan semua bebannya agar dia dapat berlari dengan baik dan cepat. 这个两方面，重担跟罪，重担就是我们的拖累。 Ini adalah beban berat itu adalah sebuah beban bagi kita. 这里告诉我们，我们奔跑信徒奔跑信心道路的时候，要放下各样的重担。 Dan dikatakan ketika kita menjalani perjalanan iman kita harus melepaskan semua beban kita, 这是我们心灵方面的重担。 yaitu beban di dalam hati kita. 我们要放下我们心中的烦恼。 Kita juga harus melepaskan semua kepusingan dalam hati kita. 我们奔走的道路的时候，要放下我们一切的忧虑。 Dan melepaskan semua kekhawatiran. 这是我们各种各样心灵的重担，拦住我们奔跑信心道路的拦阻。 Ini adalah semua ini adalah yang menghalangi kita di dalam menjalani perjalanan iman kita. 魔鬼最厉害的武器就是叫我们灰心、失望跟疑惑。 Iblis itu terus menggoda kita supaya kita menyerah dan ragu-ragu. 我们知道信心的反面就是疑惑、怀疑。 Kita tahu bahwa lawan kata daripada iman adalah keraguan. 我们许多时候看到我们信心走信心道路，遇到患难、痛苦、疾病缠绕的时候，我们会怀疑神的爱。 Ketika kita menghadapi kesulitan atau sakit penyakit, kita akan meragukan kasih Allah. 我们许多时候会怀疑神的信实， Dan kita juga akan meragukan akan iman 我们会 kita. 怀疑神的全能， Meragukan akan kemahakuasaan 就好 Allah. 像重担一样，心灵的重担一样，叫我们不能跑得快，跑得好。 Itu seperti beban di dalam hati kita yang menghalangi kita untuk berlari dengan cepat. 马丁路德曾经说过这么一句好的话，他说：“你若是没有把你的苦难吞掉的时候，有一天这个苦难要吞掉你。” Martin Luther pernah berkata satu kalimat, kalau kamu tidak menelan akan semua penderitaanmu, maka dia yang akan menelan engkau di kemudian hari. 所以呢，我们奔跑这条信心道路的时候，我们要放下我们心里面的重担。
Oleh karena itu ketika kita berlari, kita harus melepaskan semua beban di dalam hati 把我 kita. 们一切的重担交给我们的神。 Kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. 我们不要存疑惑的心，我们不要灰心， Kita jangan tawar hati dan jangan meragukan Tuhan. 不但要放下我们的重担，要脱去我们残累的罪。 Bukan saja menanggalkan semua beban kita, tapi juga meninggalkan semua dosa-dosa 当 kita. 然，当我们开始接受耶稣基督得救的时候，我们应该过一个圣洁的生活。 Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita harus hidup di dalam kekudusan. 因为非圣洁，圣经告诉我们说，就不能够见你的神。 Karena jika kita tidak kudus, kita tidak bisa bertemu dengan 因 Tuhan. 为我们的神是圣洁的神， Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. 所以不要让罪拦住我们跟神的交通跟关系。 Oleh karena itu, janganlah dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. 这个我们奔跑的时候，罪好像一种的犯规那样。 Oleh karena itu, ini adalah seperti sebuah rintangan di dalam perjalanan iman 当 kita. 我们奔跑犯规的时候，我们就没有资格再参加赛跑了。 Ketika kita berlari dan kita melanggar, itu kita tidak bisa sampai ke tujuan. 我们犯规，我们就要被淘汰。 Ketika kita melanggar, itu kita akan tereliminasi. 所以呢，各位亲爱的兄弟妹，罪叫我们拦阻我们奔跑前面的路程。 Oleh karena itu, dosa yang akan merintangi perjalanan iman 所 kita. 以圣经告诉我们说，你们奔跑的时候要放下你们的重担，脱去你们残累的罪。 Oleh karena itu, Alkitab juga mengatakan bahwa ketika kita berlari, kita harus menanggalkan semua dosa dan beban kita. 所以呢，刚才第一点，我们奔跑信心道路必须要忍耐。 Oleh karena itu, ketika kita berlomba itu kita harus tekun. 我们第二方面要放下重担，脱去我们的罪。 Dan yang kedua adalah kita harus menanggalkan beban dan dosa 最 kita. 后一点就告诉我们说，我们要仰望我们的主耶稣基督， Yang ketiga, kita harus memandang kepada Yesus. 仰望为我们创信心创始成终的耶稣。 Yaitu memandang Yesus yang memimpin dan menyempurnakan iman kita. 信心创始成终的意思是说，主给我们的信心，我们才有信心。 Yang memimpin dan menyempurnakan iman itu adalah ketika Tuhan memberikan kepada iman, barulah kita mempunyai iman 主 itu. 赐给我们的信心之后，他必在我们的身上成全我们的信心。 Ketika Tuhan memberikan iman kepada kita, Dia juga yang akan menyempurnakan. 仰望耶稣的意思就是说，我们依靠我们的主， Memandang Yesus itu adalah kita bersandar kepada Tuhan. 我们信靠他， Kita percaya padanya. 我们等候他，我们盼望他。 Kita berharap dan kita menantikan Dia. 我们以主耶稣基督我们奔跑的对象，奔跑的榜样。 Kita berlari itu Tuhan menjadi teladan kita. 我们以耶稣基督作为我们奔跑的目标。 Dan Tuhan Yesus pun menjadi tujuan ketika kita berlari. 当一个人奔跑赛跑的时候，走这一条赛跑的路的时候，不能够东张西望，是吗？ Ketika seorang berlari itu tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. 不能够看你看我看四周围的人。 Dan tidak bisa melihat orang-orang yang di 你 sekitarnya. 这样做的时候，就会分心，就不会能够专心去奔跑。 Ketika kita melakukan itu, kita tidak bisa berkonsentrasi untuk sampai ke tujuan. 所以各位亲爱的弟兄姐妹，这里很清楚告诉我们，我们要仰望我们主耶稣基督。 Oleh karena itu di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa kita harus berharap pada Tuhan 当我 Yesus. 们仰望我们的耶稣基督的时候， Ketika kita memandang Yesus, 我们仰望我们的主耶稣基督的时候， ketika kita memandang kepada Yesus, 我们就会存心忍耐， kita akan mempunyai ketekunan. 我们就会放下我们的重担， Kita juga akan melepaskan semua beban dan 我们 dosa 会脱去残累我们的罪， dan melepaskan semua dosa kita. 我们也能够靠主给我们的力量来奔走前面的道路。 Dan kita juga akan dengan tekun untuk berlomba untuk melakukan perlombaan 我 kita. 们看见我们走这条信心的道路的时候实在不容易，因为好像跑长路那样。 Kita melihat bahwa menjalani perjalanan iman itu sangat tidak mudah karena itu seperti kita sedang berlari dengan jarak yang panjang. 很多时候会叫我们受到挫折，
seringkali itu membuat kita merasa frustasi 我们会受到撒旦的引诱跟撒旦的试探。 dan kita juga akan menghadapi segala godaan daripada iblis. 许多时候叫我们灰心，叫我们疑惑。 Dia akan terus menyuruh kita untuk menyerah dan meragukan Tuhan. 但是因为耶稣基督成为我们信心的对象，是我们信心的目标。 Tetapi karena Tuhan Yesus menjadi partner kita dan tujuan kita, 当我们仰望他的时候， ketika kita memandang Yesus, 因为他已经成为我们奔走这一条信心道路的榜样， karena dia menjadi teladan di dalam perjalanan iman kita. 所以圣经告诉我们说，主耶稣因为摆在前头的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难。 Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua beban untuk menghapuskan semua penderitaan. 圣经告诉我们说，摆在他前面的喜乐，摆在主耶稣前面的喜乐。 Yaitu 第二节，希伯来书第12章第2节。 telah memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi dia. 摆在他前面的喜乐，什么喜乐呢？ Sukacita apa? 主耶稣成功了，他走这一条信心道路的路程， Tuhan Yesus sudah berhasil untuk melewati semua perjalanan imannya 达到了他的目的。 dan sampai ke tujuan. 第一，成就了神所托付给他的使命； Yang pertama dia sudah menyelesaikan semua misi yang diberikan Allah bagi dia. 第二，他成就了拯救世上罪人的救赎计划， Dan yang kedua dia sudah menyelesaikan rencana penyelamatan bagi umat manusia. 叫一切信靠他、接受他、做他个人救主的罪人都可以蒙恩得救。 Sehingga orang-orang yang berharap kepada dia dan menerima dia itu dapat diselamatkan. 这是主耶稣在神面前所得到的那个喜乐。 Ini adalah sukacita yang didapatkan. 虽然主耶稣来到这个世界上，经历到各种各样的苦难， Walaupun Tuhan Yesus ketika di dunia ini mendapatkan begitu banyak kesulitan dan penderitaan. 甚至主耶稣说：“湖里有洞，湖里有洞， Tuhan Yesus juga berkata bahwa serigala mempunyai lubang, 天上的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。” burung-burung di udara juga mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk 主耶稣来到这个世界上，受尽各样的苦难，受尽各样的羞辱， Tuhan Yesus itu di dunia itu begitu mendapatkan penderitaan dan kesusahan. 最后被钉在十字架上， Dan terakhir itu disalibkan di 为我 kayu 们的 salib. 罪人受死在十字架上。 Dan dia mati bagi kita di atas kayu 但是 salib. 他已经成就了神所托付给他的使命，成就了拯救世人的救赎计划。 Tapi dia sudah menyelesaikan misi yang Allah berikan pada kita dan telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. 当我们有一天发现到我们走完这一条人生的道路，就是我们信心的路程的时候， Ketika suatu hari kita melihat bahwa kita sudah menyelesaikan perjalanan iman kita, 我们不是半途而废，就这样放弃我们奔走的路程， kita bukan saja kita tidak menyerah di tengah jalan, 乃是仰望我们的耶稣，成为我们的榜样，成就我们应当去奔跑的道路。 tetapi kita memandang Yesus dan menyelesaikan semua perjalanan yang seharusnya kita 将 jalani. 来有一天，我们也要像我们的主耶稣基督一样，得到我们所盼望的那个喜乐。 Sehingga pada suatu hari nanti kita bisa seperti Tuhan Yesus, kita menerima akan segala 我 sukacita. 们的父神也用引接我们回到他那里去，坐在他的右边， Dan 好 juga 像主耶稣那样。 kita seperti Tuhan Yesus, kita akan kembali ke rumah Bapa dan kita duduk di sebelah kanan. 所以各位亲爱的弟兄姐妹，圣经所告诉我们的话，今天我们要记得，我们奔走这条信心道路是一种奔跑的道路。 Kita harus mengingat seperti yang Alkitab katakan bahwa di dalam perjalanan iman kita itu ada suatu perlombaan bagi 是一 kita. 种的长跑，要遇到各种各样的拦阻。 Suatu perjalanan yang panjang yang banyak menghadapi rintangan. 但是我们不可以灰心， Tetapi kita jangan menyerah dan 不 tawar 可以 hati. 放胆， Jangan tawar hati. 不可以放弃。
Jangan menyerah. 我们要存心忍耐，奔拿我们前面的道路， Kita harus terus bertekun di dalam menjalani perjalanan iman 也要 kita. 放下我们的各样的重担，学习在神面前过一个圣洁的生活， Kita harus menanggalkan semua beban kita dan kita hidup di dalam kekudusan. 除去这些拦阻我们奔走天路的那一些拦阻， Dan menghapuskan semua rintangan di sekitar kita. 也时刻仰望我们的主耶稣基督， Dan memandang kepada Yesus. 不要看自己，因为自己都是软弱的， Jangan memandang pada diri sendiri karena diri kita itu lemah. 更不要看别人。 Dan jangan melihat orang 看 lain. 别人的时候会使你灰心， Melihat orang lain akan membuat kita menjadi putus 你 asa. 要时刻仰望主，求主帮助你。 Kita harus terus memandang pada Tuhan karena Tuhanlah yang akan menolong kita. 因为圣经告诉我们说，主永远不撇下你，也不丢弃你。 Karena Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. 我们在希伯来书第4章16节也告诉我们说，我们只管坦然无惧来到他的施恩宝座前，得连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Kita di dalam Ibrani juga dikatakan bahwa kita dengan penuh keberanian menghadapi tahta kasih karunia Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. 我们看自己，我们都是软弱的，会失败， Kita melihat diri sendiri itu sangat lemah dan bisa gagal, 会灰心，会疑惑， bisa ragu dan juga Wih. bisa putus asa, 会失望的。 bisa kecewa. 但是我们仰望我们的主，主会赐给我们能力。 Tetapi ketika kita memandang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita 所以箴言 kemampuan. 书第3章第5节告诉我们说，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你所行的路上都要认定他，他必指引你的路。 Di dalam Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. 求主今天借着他的话帮助你，帮助我， Kiranya hari ini melalui firman Tuhan menolong Anda dan 让我 saya. 们能够好好的、忠心的在神面前 Sehingga kita dapat setia di hadapan Tuhan. 奔走这一条前面的信心的道路。 Menjalani perjalanan iman kita di depan. 跑得好，跑得快，也跑到终点， Beralih dengan baik, dengan cepat dan sampai di tujuan. 取得将来神作为我们预备的奖赏。 Dan mendapatkan hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. 我们一同祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们感谢你把你的话语已经赐给我们。 Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu telah Kau sampaikan bagi 我们 kami. 知道我们没有能力去实行， Kami tahu bahwa kami tidak dapat 我们 melakukannya. 都是软弱的， Kami begitu lemah. 但是我们深信，我们愿意依靠你。 Tapi kami mau percaya dan bersandar pada Engkau. 当我们定睛在你的身上的时候， Ketika kami memandang pada Engkau, 我们紧紧的抓住你的手，你要牵着我们的手走前面的道路。 Engkau yang terus memegang tangan kami untuk terus berlari ke depan. 让我们奔走这个凌晨的时候，能够跑得好，跑得快，跑到尽头，跑到终点。 Ketika kami berlari, kami dapat berlari dengan baik, dengan cepat dan sampai 也 tujuan 能够取得你为我们所预备的奖赏。 dan mendapatkan hadiah yang sudah Kau sediakan bagi 我 kami. 们感谢主， Kami bersyukur padamu. 求你把你的话语存记在我们的心中， Kiranya firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami. 让我们可以靠着你圣灵给我们能力，去行在我们的生活上。 Sehingga kami dapat mengandalkan akan Roh Kudus melakukannya di dalam kehidupan kami. 求主你垂听我们这样的祷告， Kiranya Engkau yang mendengarkan akan setiap doa kami. 因为我们是奉靠我们主耶稣基督的圣名。 Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 谢谢大家。 Terima kasih.